Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fi darain. Jadi insyaallah malam ini kita sambung balik kitab apa kita sampai dalam bab zuhud. Jadi zuhud ini diriwayatkan oleh ulama ataupun banyak ulama-ulama mendatangkan takrif zuhud. Jadi ada mengatakan bahawa Ibnu Al-Jalal mengatakan zuhud ini ialah melihat bahawa dunia ini akan hilang. Apa-apa yang ada pada kita ini hilang dan dia memandang kecil sahaja kepada apa yang ada. Lalu dikatakan zuhud ini dengan arti kata membelakangkan dunia, mengutamakan akhirat. Bukan menolak. Kalau menolak dunia itu bukan membawa kepada zuhud. Maka dia membelakangi dan mengutamakan akhirat. Dan dikatakan dalam hadis laisa bi khairikum man tawakal dunya li akhiratihi. Bukanlah orang yang baik di kalangan kamu yang meninggalkan dunia kerana akhirat. Maknanya dunia itu tidak salah. Kita boleh mengambil dunia tetapi kita tidak mengutamakan dunia, bahkan mengutamakan akhirat. Jadi mengatakan bahawa dunia ini kecil sehingga kan tidak terkesan di dalam hati. Jadi umpama kalau kita tengok benda itu yang kurang nilaian ataupun kita tengok benda itu kecil, maka tak simpan pun dalam hati. Tidak simpan dalam hati. Maka itu gambaran zuhud. Dunia itu dipandang kecil, sama ada harta benda, pangkat dan sebagainya itu kecil. Ada ambil, tak apa, tidak menjadi masalah. Menunjukkan bahawa di dalam hatinya tidak ada kesan dunia yang ada di dalam hati. Tak ada. Dunia tidak ada kesan dalam hatinya. Kemudian dikatakan bahawa zuhud ini juga mengosongkan hati daripada dunia, tetapi bukan mengosongkan dunia daripada tangan. Tangan ada harta, tetapi hati tidak ada dunia, tidak ada harta. Dalam tangan ada harta, tetapi hatinya tetap kosong. Maka hati dia ini tidak gantung pada apa yang ada di tangannya. Contohnya harta. Jadi hartanya hilang, hartanya ada, baginya sama sahaja. Sehingga kan katanya di antara bukti orang itu zuhud, baginya dia tidak terlalu gembira dengan apa yang ada dan tidak duka cita dengan apa yang hilang. Bila hilang saja dia tidak terlalu menduka cita. Kalau dia terlalu duka cita dengan sesuatu yang hilang, baik pangkat sebagai contoh, ataupun kuasa, ataupun nama, ataupun harta benda, itu dipanggil orang itu ada dalam hatinya ada kesan dunia. Tapi kalau orang yang tidak ada kesan dunia, hilang itu biasa saja. Maka dia ini maknanya dia tahu kalau mencintai dunia bermakna mencintai nafsu. Maka mencintai nafsu ini merosakkan hati. Akan terhalang dia daripada mencapai makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pensyariatan zuhud maknanya disuruh kepada kita ini agar menjadi orang yang zuhud di sisi Allah. Supaya kita tidak menjadi orang yang tamak kepada harta, kepada dunia, kepada pangkat yang menyebabkan kita ini lalai beribadat kepada Allah. Maka ulama mensyariatkan orang yang melalui jalan kepada Allah mesti ada zuhud. Maka sesetengah manusia menafikan kewujudan zuhud. Adanya kata zuhud tidak wujud. Tidak ada dalam Islam secara keseluruhannya. Mereka menganggap zuhud adalah bid'ah yang dimasukkan ke dalam agama Islam. Ada menyangkakan demikian, mengatakan zuhud ini perkara yang direka-reka. Bid'ah, sesuatu yang direka-reka, yang mana dia tidak ada dalam Islam. Islam ini bila sebut zuhud bukan kata hidup dalam keadaan susah, tidak. Adakah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu tidak zuhud dalam keadaan hartanya banyak? Dia zuhud, dia seorang yang zuhud. Tapi apakah yang dikatakan zuhud? Zuhud ini para sahabat yang zuhud ini, mereka tidak bergantung hatinya kepada harta benda, dunia, pangkat dan sebagainya. Tengok Khalid Al-Walid, ketika mana dia menjadi khalifah, ketika jadi khalifah, jadi panglima perang. Dia menjadi panglima perang. Ketika mana dia menjadi panglima perang, tiba-tiba dipecat jawatan. Dia tidak ada masalah. Bahkan dia bersyukur kepada Allah Ta'ala. Dia tidak marah, tidak rasa sedih, tidak ada apa-apa. Kerana dia tahu bukan itu matlamatnya. Dia matlamatnya adalah mencari redha Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka dikatakan bahawa zuhud ini adalah satu ajaran Islam yang telah ditunjuk oleh Nabi. Nabi seorang yang zuhud. Bahkan Nabi duduk dalam keadaan sederhana, boleh nak duduk dalam keadaan kaya, sehingga sahabat menangis mengikut melihat kesederhanaan Rasulullah. Tidur dalam keadaan di atas tikar. Di atas tikar saja, daripada pelepah tamak, bila baring saja tidur atas tikar, bangun saja ada bekas-bekas tikar tadi.
Ketika itu Nabi ini menjadi pemimpin kota Madinah. Kuasa besar Rom dan Kaisar duduk dalam keadaan istana yang hebat-hebat. Sahabat Nabi menangis. Kamu Rasulullah duduk keadaan macam ini, Rom dan Kaisar, dia punya pemimpin, dia hidup dalam keadaan hebat, mewah dan sebagainya. Kata Nabi kepada sahabat ini, Rom dan Kaisar bagiannya dunia, kita bagiannya akhirat. Inilah zuhud. Zuhud ini dengan arti kata mencari bahagian akhirat, sehingga tidak diperdayakan oleh dunia. Bukan mengosongkan dunia, tangan jadi kosong dunia. Kalau tangan jadi kosong dunia, nanti tak zuhud. Hatinya tidak zuhud. Hatinya akan bergantung dengan makhluk, akan bergantung dengan apa yang ada di tangan manusia, sebab dia tidak ada apa-apa. Maka dikatakan zuhud ini satu yang ditunjuk oleh para sahabat, ditunjuk oleh Nabi sebagai contoh, dan ini adalah sifat yang terpuji, yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Memang hebat orang itu boleh letak dalam hatinya Allah, mencari kepada Allah, sehingga kan perkara-perkara dunia ataupun perkara sampingan makhluk dan sebagainya hanya ada di luar sahaja, di tangan sahaja. Maka katanya ia diserap oleh jalan Rahbaniyah Nasrani. Katanya ini daripada jalan Nasrani ataupun ibadat orang-orang ajam, orang-orang yang selain pada orang Arab, ataupun bukan daripada ajaran Islam. Ini bukan. Bahkan zuhud ini satu daripada ajaran Allah yang telah ditunjukkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanpa diragui bahawa pendirian mereka ini berpunca terlalu cepat menghukum serta jahil tentang hakikat Islam. Jadi di antara bahaya penyakit kita ini adalah cepat menghukum. Cepat menghukum dalam waktu yang sama kita jahil tentang hakikat Islam. Islam ini agama yang syumul, agama yang terbaik. Inna dina indallahil Islam. Agama yang diterima oleh Allah ataupun agama di sisi Allah adalah agama Islam. Maka Islam ini melengkapi semuanya sekali, dari segi ekonomi dan sebagainya, dan Islam telah menunjuk jalan yang terbaik. Maka di antaranya menunjuk jalan, di antaranya sifat zuhud. Sifat zuhud ini dengan arti kata sifat yang tidak tamak. Adakah tamak ini satu sifat yang mulia? Tidak. Orang yang tamak menyebabkan orang itu akan binasa. Tetapi orang zuhud dia tidak tamak. Tidak tamak kepada pangkat, tidak tamak kepada harta, tidak tamak kepada apa-apa yang orang kehendaki. Bahkan dia hanya tamak kepada ibadat, tamak kepada rasa mahabbah, cinta kepada Allah dan Rasul, dan mereka tamak kepada mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sekiranya golongan yang ingkar itu kembali kepada hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nascaya mereka dapati baginda sallallahu alaihi wasallam menyeru kepada sifat zuhud. Nabi suruh agar kita ini bersifat zuhud. Maka di sini kena faham, bagaimanakah yang Nabi suruh seseorang itu bersifat zuhud. Ada sahabat yang tidak mahu bekerja kerana nak duduk bersama Nabi belajar, Nabi larang suruh bekerja. Bagaimana hadis yang saya baca, laisa bi khairikum man taraka dunya li akhiratihi, bukan baik orang di kalangan kamu orang yang tinggal dunia kerana akhirat. Sayyidina Umar Al-Khattab jumpa satu kumpulan berzikir di dalam masjid dan tidak bekerja. Makanannya mengharap orang kampung beri makan pada dia. Sayyidina Umar pergi kumpulan yang berzikir tadi, Sayyidina Umar suruh keluar daripada masjid, bekerja kamu. Jangan buat macam ini. Islam tak suruh macam ini, hanya harap korang saja. Ini bukan zuhud namanya. Zuhud ini dengan arti kata mencari sesuatu untuk kehidupan dunia, tetapi kehidupan dunia itu tidak ada dalam hati dan tidak melalaikan, mengganggu dia dalam ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan arti kata orang yang zuhud ini adalah orang yang sudah yakin dengan apa yang ada di tangan Allah, apa yang ada di sisi Allah. Mereka sudah yakin. Lalu mereka tidak tamak, mereka menumpukan ibadat akhirat kepada Allah Ta'ala, dan dunia tidak memperdayakan mereka. Maka banyak hadis-hadis yang menyuruh kepada zuhud secara terang-terangan, serta menjadikan sebagai satu jalan untuk mencapai kasih sayang Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan ingat, orang yang zuhud ini Allah Ta'ala kasih. Tidak susah orang yang zuhud. Orang kaya, cara zuhudnya. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dia seorang yang kaya, tetapi banyak digunakan hartanya pada jalan Allah. Ini tandanya dia zuhud. Dan begitu juga dengan Abdurrahman Ibn Auf.
Ketika mana ibadatnya melalaikan dia daripada sembahyang, maka dia infakkan ibadatnya, dia infakkan hartanya. Kerana hari itu harta inilah yang melalaikan dia beribadat, disibukkan daripada ibadat, maka harta itu diinfakkan fisabilillah. Tak rasa sayang, tidak rasa sayang. Kerana apa? Kerana zuhud memandang dunia ini kecil. Harta kebun banyak ke besar ke, dunia ini kecil, itu zuhud. Abdullah ibn Umar sembahyang, tengah sembahyang datang melintah burung itu mengganggu dia sembahyang, maka kebunnya itu diinfak fisabilillah. Tidak sayang. Kerana apa? Kerana dia ini melihat dunia itu kecil. Dan tidak rugi dia, dan dia yakin dengan apa yang ada tangan Allah. Allah Ta'ala Maha Kaya. Susah apa? Orang yang mendekatkan diri dengan Allah, Allah Ta'ala akan bantu dia. Orang yang menjauhkan diri dengan Allah, Allah Ta'ala akan sempitkan perjalanan hidup dia. Orang yang dekatkan diri dengan Allah, dia tidak memandang dunia, dunia jadi hamba dia. Orang yang mengejar dunia, dia jadi hamba dunia. Lalu dikatakan bahawa banyak hadis Nabi SAW, ruwiya Sahal ibn Sa'ad as-Sa'idi radhiyallahu anhu qala, jaa rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala, ya Rasulullah, dullani ala amalin idza amaltuhu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas. Qala lahu izhad fid dunya yuhibbuka Allah wazhad fima fi aidin nas yuhibbuka. Maka dalam satu hadis riwayat daripada Sahal bin Sa'ad as-Sa'idi, salah seorang sahabat Nabi radhiyallahu anhu, meriwayatkan dengan katanya, seorang lelaki telah datang berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sahabat selalu datang jumpa Nabi. Dan kalau kita baca hadis, sahabat datang jumpa Nabi, dia tidak akan tanya bab dunia, kecuali tanya bab akhirat. Tidak ada sahabat, ya Rasulullah, tunjukkan satu perniagaan yang untung di atas muka dunia, tidak ada. Tidak ada sahabat yang datang, ya Rasulullah, tunjukkan jalan kami bagaimana nak mendapatkan kenderaan, tidak ada. Tapi yang ada, ya Rasulullah, tunjukkan satu amal supaya kami selamat di negeri akhirat. Tunjukkan satu amal sehingga kami selamat daripada azab api neraka. Tunjukkan satu amal, kalau kami beramal, kami masuk syurga. Ini sahabat Nabi. Sahabat Nabi. Dalam waktu yang sama, sahabat Nabi bekerja. Adakah semua sahabat Nabi fakir? Tidak. Sahabat Nabi itu kaya. Ada yang kaya-kaya, ada yang miskin. Ada yang fakir. Namun demikian, yang miskin itu pun disebut dalam Al-Quran, yahsabuhumul jahilu awniya minat ta'afuf. Tidak disangkakan orang-orang yang jahil, orang yang tak tahu itu menyangka mereka itu kaya. Sahabat Nabi yang miskin itu dianggap kaya lagi. Kerana apa? Kerana sifat ta'afuf. Sifat ta'afuf ni sifat jaga diri, tidak meminta-minta dan tidak menunjuk bahawa dia ni orang sangat susah, tidak. Maknanya. Maka dikatakan bahawa sahabat datang jumpa Rasulullah SAW dan berkata, wahai Rasulullah, ya Rasulullah, dullani, tunjukkan kepada saya ala amalin idza amaltuhu, tunjukkan kepada saya satu amalan, dan apabila saya mengamalkannya. Para sahabat Nabi ini, dia kadang-kadang dia datang jumpa Nabi, dia tak minta banyak amal. Bagi dia dapat satu amal dan dia akan amalkan. Sebab tu dia kata iza amaltuhu, apabila saya mengamalkannya. Maka sahabat Nabi dia dapat, dia jumpa Nabi, dia akan minta amal. Sama ada minta amal, sama ada minta doa. Ada juga minta doa, ada juga minta amal. Dan amal yang diminta ni bukan apa, dia nak beramal. Itulah yang dikatakan zaman sahabat Nabi, mereka itu banyak amal, ilmu kurang. Maksud ilmu kurang bukan tak ada ilmu, perbahasan ilmu itu kurang ataupun tidak ada perbahasan, semua rujuk pada Nabi mereka. Dan para sahabat semua alim-alim, semua alim, dan mereka beramal dengan ilmu. Iza amaltuhu, apabila saya mengamalkannya, ahabbani Allah, maka Allah Ta'ala kasih kepada saya. Ini tengok sahabat Nabi, orang bijak pandai. Bijak sahabat Nabi, dia tak tanya perkara dunia. Ada satu ketika Nabi SAW berjalan pergi ke kebun sahabat. Bila pergi ke kebun sahabat, satu hari Nabi telah melihat ada sahabat dia buat pencantuman tunas. Dia panggil tun. Bahasa pertanian dia panggil tun, pencantuman tunas. Jadi bila dia buat pencantuman tunas tadi, Nabi pun tengok. Maka dia punya buah, kebun dia, buah ni memang
menjadilah buah tadi banyak buah. Maka Nabi tanya sahaja, bukan Nabi larang, Nabi tanya sahaja. Kalau tak buat ni macam mana? Kalau tak buat macam ni. Jadi dia sangka Nabi macam tak suruh buat. Jangan buat macam ni. Sedangkan masa dia buat pencatuman tunas tadi, dia punya pohon, dia kebun dia memang subur, banyak buah-buah. Jadi Nabi tanya kalau tak buat macam mana? Maka dia faham daripada kenyataan tadi, tiba-tiba dia tak buat lagi pencatuman tunas. Lepas pada itu dia tak buat. Bila tak buat, kebun dia tidak macam biasa. Dulu dia buat pencatuman tunas, kebun dia banyak buah. Tapi bila dia tak buat, kebun dia jadi kurang buah. Lalulah dia pun beritahu pada Rasulullah. Dia kata dulu masa dia buat pencatuman tunas itu, dia buat itu, maka buah dia, kebun dia subur, buah banyak. Tapi bila Rasulullah kata macam tu, dia tak buat. Maka bila dia tak buat, akhirnya buah tu kebun dia tak banyak mana. Apa Nabi sebut? Nabi sebut anta a'lamu bi dunia. Kamu lebih tahu tentang dunia kamu. Kan satu Nabi tanya aja. Nabi tanya saja, kalau tak buat macam mana? Dia ambil faham, tak payah buat. Akhirnya Nabi kata anta a'lamu bi dunyakum, kamu ini lebih mengetahui dengan dunia kamu. Dunia ini Nabi tak ganggu. Ini dunia tidak ada masalah. Kita nak buat kereta ke, kita nak buat rumah ke, nak buat rumah macam mana, nak buat kereta macam mana, itu tidak ada masalah. Yang masalah, kereta tu lalai kita ibadat. Yang masalah, rumah tu lalai kita beribadat. Kita nak kerja tidak ada masalah. Bahkan Nabi suruh bekerja. Allah Ta'ala pun perintah, wala tansa nasibaka minad dunia. Jangan kamu lupa bahagian kamu di atas ke dunia. Nak kerja pun Allah Ta'ala suruh kerja. Tapi yang menjadi masalahnya, kerja tu lalai kita. Maka itulah yang dilarangnya. Maka katanya Rasulullah kata, sahabat tunjukkan aku satu amalan, kalau aku amal maka Allah Ta'ala akan suka kepada aku. Satu amalan yang apabila aku melakukannya, Allah suka kepadaku dan manusia juga suka kepadaku. Dan bila aku beramal, Allah Ta'ala kasih kepada aku dan juga manusia pun kasih kepada aku. Maka Rasulullah SAW bersabda kepadanya, zuhudlah kamu terhadap dunia. Zuhudlah kamu terhadap dunia, maknanya kosongkan hati kamu daripada dunia. Bila sebut zuhudlah kamu daripada dunia, kosongkan hati kamu daripada dunia. Hati saja kosong pada dunia. Tangan ada dunia, tidak ada masalah. Tangan saja ada dunia. Ataupun bekerja, tapi hati itu kosong. Bila seorang itu kosong hatinya daripada dunia, maka Allah Ta'ala akan kasihlah kepadanya. Nescaya kamu disukai oleh Allah, Allah Ta'ala akan kasih kepada kita. Ini teringat dalam satu hadis, bila Allah Ta'ala kasih pada seseorang, Allah Ta'ala panggil malaikat. Malaikat Jibril, aku kasih pada dia, kata Allah. Maknanya, hendaklah kamu kasih. Malaikat Jibril kata, ya Allah, kau kasih pada dia, aku pun kasih. Lalu malaikat Jibril pergi jumpa malaikat yang lain. Tapi bagi malaikat, Allah Ta'ala kasih kepada orang ni, maka hendaklah mu kasih. Aku pun kasih pada dia, kamu pun kasih pada dia. Kata bagi malaikat yang lain, bagaimana Allah Ta'ala kasih dan kamu malaikat Jibril pun kasih, kami semua kasih pada dia. Maka jadilah dia orang yang diterima taubat, diterima doa, ditulis orang yang soleh di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka Allah Ta'ala akan kasih seseorang itu apabila seseorang itu izhad di dunia, mereka mengosongkan hatinya daripada dunia. Izhad di dunia juga boleh mengatakan mereka juga tidak terlalu mengejar dunia sampai melampaui batas, sampai mengejar dunia sampai hilang ibadat kepada Allah Ta'ala. Dan dikatakan izhad di dunia tidak tamak pada dunia, yakni merasa cukup dan merasa bersyukur dengan apa yang ada, yang Allah Ta'ala beri. Bahagian-bahagian yang tertentu. Ada orang dapat sikit, ada orang dapat banyak. Dan kalau kita dapat sikit, jangan marah kepada orang dapat banyak. Sebab itu pemberian Allah. Dan itu semua ujian daripada Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala kasih bila kepada seorang itu diberi nikmat, diberi harta, diberi apa-apa kelebihan pada dia, tetapi dia bersyukur kepada Allah. Dia tidak tamak, cukup dengan apa yang dia ada. Maka Allah Ta'ala akan kasih kepada dia. Maka disebut para sahabat Nabi, mereka itu yang harta banyak, walaupun kita tahu harta mereka banyak, seperti Sayyidina Abu Bakar, seperti Abdul Rahman bin Auf, Sayyidina Osman dan sebagainya. Tapi tahu tak, sebenarnya mereka itu sedikit je belanja untuk diri mereka.
Kebanyakan mereka itu belanja untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Dan Sayyidina Abu Bakar orang yang banyak berpuasa. Sayyidina Abu Bakar orang yang hidup sederhana. Kekayaan asal kira banyak kekayaan, tapi digunakan apa? Digunakan dengan jalan memerdekakan hamba. Sayyidina Abu Bakar di antara orang yang banyak memerdekakan ramai hamba. Sayyidina Abu Bakar dan memberi bantuan kepada orang-orang yang memerlukan, orang-orang susah bagi. Dan kalau Nabi memerlukan perjuangan berjihad, Sayyidina Abu Bakar akan bantu Rasulullah untuk harta. Kalau ada orang-orang yang berhutang, yang tak mampu nak bayar hutang, Sayyidina Abu Bakar akan tolong bayar. Ada orang yang Nabi berhutang, bukan Nabi berhutang, orang lain berhutang, tapi atas nama Nabi, Sayyidina Abu Bakar akan bantu. Maknanya, mana harta yang dia gunakan? Dia guna pada jalan Allah Ta'ala. Dia tetap dalam keadaan kaya sampai mati. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq kaya. Begitu juga dengan Abdul Rahman Ibn Auf kaya. Katanya dalam kitab Tanwir Qulub, banyaknya harta Abdul Rahman Ibn Auf sampai tak terkira. Maknanya banyak harta dia, tetapi dia tetap salah seorang orang yang dijamin syurga. Dia seorang yang cukup beralur dalam ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan senang. Masalahnya kalau kita boleh jaga hati kita. Kita ni kadang-kadang bila dapat banyak sikit, hati kita dah lain dah. Akad takbir pun lain macam. Baru masuk duit 10,000, akad takbir pun lain macam saja. Itu akad takbir semayang kan. Maknanya baca Fatihah pun lain macam. Dah ingat lain nak buat habis mana duit ni. Mula-mula kita ni duit kadang-kadang tak dapat lagi, dah berangan dah banyak. Dah berangan dah banyak maknanya. Kalau berangan kebaikan tak apa, dapat duit Allah pergi Mekah lah katanya. Kalau dapat duit pergi Mekah nak tolong orang ni, tak apa dah, tapi kita berangan ke lain. Yang ni yang payah ni kita nak buang dalam hati kita ini, supaya hati kita ini tidak terpedaya dengan gangguan-gangguan yang melalaikan kita beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama, zuhud kamu kepada dunia. Zuhud kepada dunia dengan arti kata seorang itu redha dengan apa yang Allah Taala beri dan bersifat qanaah. Qanaah ni merasa cukup dengan apa yang Allah Taala beri dan tidak terlalu gembira apa-apa yang didapat, dan apabila hilang tidak terlalu berduka cita. Kerana memandang ia akan kecil dunia yang ada di hadapan matanya, tetapi memandang besar akhirat di dalam hatinya. Kerana itulah sebaik-baik tempat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka zuhudlah kamu terhadap dunia, nescaya kamu disukai oleh Allah, dan zuhudlah terhadap apa yang berada di sisi manusia. Dan kamu kena zuhud. Jangan simpan dalam hati kamu apa yang ada di sisi manusia. Walaupun kita bersama orang yang ada harta, walaupun kita bersama orang yang mempunyai kedudukan yang besar, yang boleh beri kekayaan kepada kita, jangan simpan di dalam hati kita inginkan sesuatu. Sehingga kan sahabat Nabi, dia minta Abu Zar Al-Ghifari, dia minta jadi kalau boleh beri satu jawatan, payah-payah esko pun tak apa. Maknanya minta satu jawatan kepada Rasulullah. Bila dia minta pada Nabi, Nabi bagi. Nabi tak bagi. Dia minta, Nabi tak bagi. Nabi akan bagi kepada siapa? Siapa yang layak, yang ada kemampuan, kelayakan dia. Kalau bahagian apa? Bahagian pertahanan, bahagian peperangan, panglima perang, orang minta, tengok dia tak layak, dia tak bagi. Kalau orang ni layak pun, kalau minta Nabi tak bagi, sebab Nabi beritahu dah mana-mana yang minta Nabi takut mana bagi. Sebab apa? Sebab orang yang meminta itu dibimbangi, takut dalam hatinya dia ada sesuatu, inginkan sesuatu. Tapi Nabi bagi. Kalau orang itu tak minta, dia layak, dia tak minta, Nabi bagi. Maka dalam keadaan macam itu, dikatakan bahawa zuhudlah kamu dengan apa yang ada di sisi manusia, di sisi makhluk, nescaya kamu akan disukai manusia. Apa orang-orang kasih pada kita? Maknanya kalau kita ada duit, orang baik kita, kejap-kejap ngecek kita, kejap-kejap ngecek. Orang Terengganu kata ngecek, ataupun bodek kita, kejap-kejap bodek. Habis biti kita gitu ke dia, memang kita jadi tak wahai dia. Tidak suka. Sebab apa? Sebab rupanya pergaulan dia dengan kita kerana dia inginkan apa yang ada pada kita. Sebab itu dikatakan kamu bersama dengan manusia, kamu zuhudlah dengan apa yang ada di tangan manusia. Izhad fima aidinas. Maka dikatakan kamu ini zuhud dengan apa yang ada di tangan manusia.
Maka bila zuhud, apa yang ada di tangan manusia, dalam hati kita tak ada fikir apa-apa, menasai kamu akan dikasihi oleh manusia, akan dikasihi oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala akan kasih. Allah Ta'ala kasih. Manusia yang lain pun akan kasih kepada kita. Apabila seseorang Muslim membaca kitab Allah, membaca Al-Quran, dia akan dapati banyak Al-Quran Karim mengecilkan kedudukan dunia. Dalam Al-Quran pun banyak yang mengatakan dunia ini tipu daya. Tipu daya saja yang mengecilkan dunia ataupun mengecilkan kedudukan dunia. Sebab itu orang yang memahami ataupun melihat dengan mata hati, mereka dapat memahami walal akhiratu khairul laka minal ula. Sesungguhnya akhirat itu lebih baik daripada yang pertama, yang awal, yang dunia. Akhirat itu lebih baik daripada dunia. Kalaulah dia ini boleh menggadaikan segala dunia, dia dapat akhirat, dia akan gadaikan dunia kerana dapat akhirat. Bukan dia menggadaikan akhirat untuk dapat dunia. Jangan menggadaikan akhirat, jangan menggadaikan agama, jangan menggadaikan ilmu, jangan menggadaikan hukum. Maknanya kerana nak dapat sahabat dunia, itu sedikit saja kita dapat. Maknanya, maka telah diperlihatkan dalam Al-Quran bahawa kedudukan dunia ini kecil. Kecil itu di sisi mata Allah. Apa maksud di sisi mata Allah? Di sisi Allah Ta'ala kecil. Dunia ini bukan untuk orang beriman. Bahkan disebut dalam hadis, ad-dunya sijnul mu'mini wa jannatul kafir. Dunia ini adalah penjara bagi orang yang beriman. Wa jannatul kafir, dan juga syurga bagi orang kafir. Apa maksud penjara bagi orang yang beriman? Maknanya orang yang beriman ini ada batas-batas ni. Duduk atas muka dunia dan dilarang kita dilarang. Maknanya terlalu tamak. Ya. Kaya banyak sangat, terlalu kaya sangat sampai tamak, dilarang juga. Miskin sangat sampai tak ada apa, dilarang juga. Pertengahan, jangan sampai tak ada apa-apa, dan jangan terlalu banyak sampai tamak-tamak ke diri itu, maka itu dilarang. Dan dunia ini dikatakan bahawa oleh Imam Al-Ghazali umpama satu hiasan. Kalau makanan yang dihias, umpama kek yang dihias, tetapi di dalamnya ada racun. Dan Nabi telah berjalan dengan para sahabat. Nabi tengok ada satu kambing, yang kambing itu sudah jadi bangkai. Nabi tanya pada para sahabat, tuan ni nak tak bangkai kambing? Memang tuan dia tampuk. Dan sahabat lain nak, sahabat memang tampuk. Siapa nak bangkai kambing? Tak ada orang berebut bangkai kambing. Mana tengok tepi jalan balok ke diri. Mau berebut apa? Bangkai kambing ke? Tak tahu. Maknanya dapat balok ke diri. Maknanya tidak. Kenapa? Kerana memandang orang Indonesia kata jelek. Memandang jelek, memandang hina akan bangkai tadi. Lalu disebut dunia jifatun. Dunia itu adalah umpama bangkai. Umpama bangkai, maknanya dikatakan bahawa kalau kita ambil dunia ini berlebihan, akan binasa kita, akan membawa kepada kebinasaan. Lalu dikatakan bahawa menerangkan kehinaan, ditunjuk lagi dunia ini dalam keadaan hina. Dalam keadaan hina dunia. Sebab itu kita tengok bahawa orang-orang yang terdahulu yang dicontohkan seperti Qaum, Firaun, Allah Ta'ala beri dunia kepada mereka. Namrud beri dunia kepada mereka. Akibat daripada dunia menyebabkan mereka binasa. Maka dikatakan bahawa menerangkan kehinaan, dan dunia ini cepat musnah. Dan dunia ni adalah sesuatu yang dikatakan dunia ni, yang sesuatu yang kita kejar akhirnya hilang. Itu dunia. Dan sesuatu yang kita dapat akhirnya tak puas. Mana puas dapat dunia? Cuba tak percaya, kita tak akan puas dunia ni. Kalau kita dapat kereta kita paling canggih. Tengok 3-4 tahun lagi, ada lagi kita orang lain canggih. Kalau kita dapat handphone, kita beli handphone tu, orang lain tak keluar lagi, kita dah beli dah, harga RM5,000 satu contoh saja. Kita rasa handphone kita paling canggih. Maknanya 5-6 tahun orang kita akan makan ni. Tak ada orang jual, kita ambil jual. Tolonglah beli, payah orang nak beli. Itulah dunia. Sebab apa dia kata? Yang dapat tak puas-puas. Tidak puas itu dunia. Maknanya. Kemudian dunia ini adalah satu perkara yang meletihkan kita. Letih kita, maknanya. Orang kerja siang malam, tak cukup kerja siang, kerja malam lagi. Maknanya tak tahu ruang mana rehat, tak tahu. Maknanya letih saja. Nak kata banyak, tak dapat banyak juga. Maka dikatakan bahawa telah ditunjukkan bahawa dunia ini musnah.
Nikmatnya cepat hilang dan merupakan tipu daya serta fitnah kepada mereka yang lalai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan disuruh kita jangan kita terlalu lalai, jangan terlalu kita ini terpedaya. Sebab itu kita kena ingat, yang pertama, tumpukan kepada ibadat kepada Allah, keradaan Allah. Dan kita kena bawa diri kita ini, perjalanan kita kepada mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala. Maka maksud Al-Haq Subhanahu Wa Taala daripada penjelasan tersebut ialah supaya manusia zuhud terhadapnya, iaitu dengan mengeluarkan cinta dunia daripada hati, sehingga dunia tidak mampu menyingkirkan mereka daripada tujuan asal. Ini menunjukkan bahawa dunia akan memesotkan kita daripada tujuan asal kita duduk atas muka dunia. Tujuan asal kita duduk atas muka dunia dalam surah Az-Zariyat, Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak aku jadikan jin dan manusia yang duduk atas muka dunia kecuali mengabdikan diri pada Allah. Maka abdikan diri pada Allah Ta'ala ini itu jalan perjalanan asal sebagai hamba kepada Allah. Kita nak abdi diri pada siapa? Pada Allah. Takkan nak abdikan diri kepada makhluk, takkan nak abdikan diri kepada harta benda, takkan nak abdikan diri kepada dunia yang membutuhkan pangkat, nama, kemasyhuran dan sebagainya. Itu bukan jalan abdi diri kita. Jalan abdi diri kita kepada Allah. Allah Ta'ala tunjuk jalan. Tapi ingat, ada sesuatu yang akan memperdayakan kita, iaitu perkara dunia yang akan memperdayakan kita. Maka orang-orang yang terdahulu, sahabat Nabi, bila dia dapat harta, dia akan bersusah payah. Bersusah payah dengan apa? Bersusah payah menginfakkan harta fisabilillah. Maknanya mereka akan berjalan bagi kepada bagi-bagi miskin. Di antara orang yang kaya, Ali Zainal Abidin, dia kaya, sangat kaya dia. Tetapi setiap malam memikul gandum beri kepada orang fakir miskin. Pikul gandum, bagi sini, bagi sana. Kadang-kadang kadang-kadang kita tengok orang-orang yang terdahulu, dia jadi macam rasa takut loh kekayaan. Ada pun kita nak kejar. Maknanya kadang-kadang rasa takut kepada dunia. Kita untuk kejar dunia. Orang-orang dahulu tidak mahu masyhur, kita mencari masyhur. Memang itulah sifat lemahnya kita, lalai kita. Maka disuruh kita zuhud. Zuhud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita lalai dengan apa yang Allah Taala berikan kepada kita. Lalu dikatakan bahawa akan mengeluarkan sifat cinta dunia daripada hati sehingga dunia tidak mampu menyingkirkan. Maka zuhud, orang yang zuhud ni adalah orang yang dapat keluarkan di dalam hatinya hubbud dunia, cintakan dunia. Dia dapat keluarkan. Imam Al-Ghazali, orang yang suka kepada masyhur, suka kepada nama, suka kepada pangkat. Tapi ketika dia menjalani bidang tasawuf, kemudian dia melalui jalan uzlah, berguru dengan gurunya, al-nasas dan sebagainya, akhirnya bertukar dia menjadi orang yang tidak suka masyhur, orang yang tidak suka nama, orang yang tidak suka harta. Maknanya, maka bertukar dia menjadi orang yang zuhud. Zaman sahabat Nabi dahulu, ada sahabat Nabi yang dia ini berjihad bermati-matian, berjihad berperang. Apabila dapat kemenangan dibagi harta ghanimah, tidak mahu. Tidak mahu kepada harta ghanimah. Ditanya kenapa tidak mahu, dia kata dia tidak mahu. Tujuan dia berperang ni adalah kerana Allah, bukan kerana harta ghanimah. Hatinya sudah tidak mahu kepada perkara-perkara dunia. Tapi hidupnya susah, tak susah. Sebab Allah Ta'ala akan memelihara dan Allah Ta'ala akan kasih kepada orang yang berjaya mengeluarkan hubbud dunia di dalam hati. Maka orang yang dapat mengeluarkan hubbud dunia di dalam hati itu, itulah dipanggil orang yang zuhud. Dikeluarkan itu bukan mengatakan bahawa dia mengeluarkan dunia sehingga kan tidak ada dunia lagi, tidak. Bahkan di dalam hatinya dunia tidak ada. Maka apa-apa yang ada kelilingnya itu, yang terdiri daripada harta benda, pangkat dan sebagainya, sedikit pun tidak menggoyahkan hatinya, bahkan tetap beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu dikatakan bahawa sehingga tidak mampu menyingkirkan mereka daripada tujuan asal mereka yang diciptakan oleh Allah. Tujuan asal kita apa? Iaitu ma'rifatullah, mengenal Allah. Tujuan asal kita serta menegakkan agama. Kalau orang tanya tujuan asal kita, ialah beribadat sehingga mengenal Allah Ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kata Ibnu Abbas, illa liya'rifun.
Tidak aku jadikan jin dan manusia supaya kamu ini mengabdikan diri kepada Allah dalam keadaan mengenali aku. Mengenali Allah Subhanahu wa taala. Nak mengenali Allah, dia kena mengenali diri dia asal daripada mana, dan mengenali tipu daya-tipu daya. Lepas tu Imam Al-Ghazali dia datang kitab Minhajul Abidin, dia beritahu tipu daya dulu. Kenapa tipu daya? Dunia, makhluk, nafsu, syaitan, dia cerita tu. Dunia begini, makhluk ini, nak kenal. Bila dia tahu tipu daya tadi, dia akan mengelak daripada tipu daya tadi sehingga dia dapat mengenal Allah. Lepas dia beritahu tipu daya, dunia, makhluk, syaitan, nafsu, lepas tu dia beritahu obat pula. Hak dunia obat dia apa? Obat dunia tu obatnya zuhud. Maknanya dia bagi lalu obat dia. Nafsunya obatnya ilmu dan amal. Dia bagi satu. Maknanya maka disebut satu-satu, ilmu kena ada, amal, taubat, zikir dan sebagainya. Itu jalan seseorang tadi nak jalan kepada Allah agar tidak tertipu daya dengan kehidupan dunia. Maknanya orang yang lari pada dunia kejar dia. Imam Syafi'i berdoa, ya Allah, ya Tuhanku, minta biar orang ambil ilmu daripada aku dan jangan orang kenal aku. Hari ni siapa tak kenal Imam Syafi'i? Siapa tak kenal? Tak seorang. Semua kenal Imam Syafi'i, orang yang mazhab Imam Syafi'i. Tapi dia minta apa? Dia minta biar orang tak kenal dia. Tapi biar orang ambil ilmu daripada dia tak kenal dia. Tapi Allah Ta'ala beri orang kenal dia. Orang yang tidak mahu dunia nak dia. Orang yang nak dunia tambah pun dia. Dia kejar dunia tambah pun dia. Mampu yang jadi letih dogok, maknanya pada dok mati gitu je. Maknanya dok pening gitu saja. Jangan. Sebab tu dikatakan bahawa seseorang tadi kena memahami. Allah Ta'ala berfirman, "Fala taghurrannakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahil gharur." Maknanya apa? Maka janganlah sekali-kali kehidupan dunia memperdayakan kamu. Dunia kita dah sebut dah minggu lepas dunia. Kenapa dunia? Tempat tinggal, makanan, minuman, pakaian, itu semua dunia belaka. Yang benda ini boleh melalaikan kita. Maknanya lepas tu apa? Kenderaan, pekerjaan, harta benda, wanita, anak, harta, permainan, hiburan, itu semua dunia. Benda-benda ini boleh melalaikan kita kepada Allah. Tapi yang melalaikan kita kepada Allah Ta'ala ni apabila kita diperdaya. Orang ada anak, tak semestinya orang ada anak diperdaya. Ada orang ada anak kalau dia dekat dengan Allah. Orang ada isteri, maknanya dia dekat dengan Allah. Orang yang ada harta semakin dekat dengan Allah. Sebab tu dikatakan dunia ini tunggangan kamu, bukan kamu ditunggang oleh dunia. Kalau kita ditunggang oleh dunia, hanyut kita. Tapi kitalah yang menunggang dunia, maknanya. Maka Allah Ta'ala sebut, "Fala taghurrannakumul hayatud dunya." Jangan kamu terpedaya dengan kehidupan dunia yang indah. Imam Syafi'i, Imam Al-Ghazali beri contoh elok. Dia kata, comel. Umpama singgah di sebuah pulau itu indah. Pulau tu tempat singgah ya, terasik je. Tapi bila dia singgah pulau itu indah, maka di situ terpedaya. Maknanya padahal dia sudah tahu pulau itu tempat transit saja, tempat persinggahan saja. Maka bila keindahan pulau itu membuat dia terpedaya, maka lalailah dia kepada Allah. Wal iyyazu billahi min zalik. Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahwun wa la'ib. Wa inna daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah hiburan dan permainan sahaja. Dunia ni lebih kepada hiburan dan permainan sahaja. Ada apa-apa. Hari ini nak ikut bagi orang dapat kepuasan nafsu. Kepuasan nafsu sama ada bentuk hiburan ataupun bentuk permainan. Hiburan dan permainan inilah yang melalaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya kadang-kadang satu permainan kita ni bila dapat harta banyak, rasa suka. Padahal tak ada apa-apa pun, kita belanja pun tak banyak anak pun. Tapi kita rasa suka, rasa suka. Dan juga rasa terhibur. Tetapi sebenarnya kita telah terlalai dengan apa yang Allah Ta'ala kurniakan.
Dan sesungguhnya negeri akhirat adalah kehidupan yang sebenar-benarnya kalaulah mereka mengetahui. Ini orang yang ada mata hati yang dapat melihat bahawa kehidupan yang sebenarnya adalah akhirat, sehingga dia boleh beramal dan dia terus dadam melakukan amal ibadat sehingga dia tidak terpedaya dengan kehidupan dunia. Jadi kita mohon kepada Allah agar Allah Ta'ala selamatkan kita daripada terpedaya dunia. Kalau ditanya orang, bagaimana kita nak tahu kita ni terpedaya dengan dunia? Begini sahaja, kita nak dapat tahu panduannya ataupun kaedahnya. Apabila diberi dunia, maka kita kurang ataupun terlalai ibadat. Apabila diberi saja dunia, maka dunia itu menyebabkan kita kurang beribadat ataupun lalai, maka kita sudah dikira terpedaya. Maknanya boleh jadi masa kita susah, lalu kita bolehlah melakukan ibadat. Kita sudah pergi majlis ilmu, kita sudah sembahyang berjemaah dan sebagainya, tiba-tiba diberi saja dunia, beri projek saja sebagai contoh, lalulah kita sudah lalai, tak pergi dalam masjid, tak pergi dalam majlis ilmu, maka sahihlah menunjukkan bahawa kita telah terpedaya, tertipu daya. Ini bahaya sebenarnya. Sebab itu para sahabat dia melihat kepada perjalanan ibadat kepada Allah itu utama. Sa'labah dia miskin, susah, miskin, minta pada Allah, biar Allah Ta'ala beri kaya. Nabi kata kena sabar, cukup terima, biar miskin pun tak apa. Kalau bagi nanti saya akan buat macam ni. Sebab tu kita ni nak beritahu kaedah kita, kalau kita ada apa-apa jangan janji. Kan tak terlunas janji pening kepala. Maknanya dia kata ditepati, kita tengok tepat ke tak tepat. Maknanya jangan. Lalu dalam keadaan macam itu, dia kata nak buat macam ni, Nabi doa, makbul doa dia, maka kaya raya dia. Apa yang berlaku pada dia? Salabah tadi. Mula-mula tiap hari dengan Nabi dalam zaman dia ilmu. Sembahyang berjemaah sama dia. Dah 3 hari je satu minggu. Malah ada jawatan, duduk macam dulu tak ada jawatan, lain ada jawatan, sibuk sikit. Maknanya jadi akhirnya 3 hari seminggu. Lepas tu seminggu sekali dia. Akhirnya jemaah saja. Lepas jemaah saja, akhirnya sebulan sekali. Lepas tu dia 3-4 bulan sekali. Lepas tu setahun sekali. Maknanya akhirnya tak bayar zakat. Tak bayar zakat, menyebabkan Nabi tak terima zakat dia. Ini tercatat dalam kitab Tanbihul Qulub. Esok saklabah maknanya. Maka kita mohon kepada Allah, janganlah katakan dunia ini menjadi tipu daya kepada kita. Sesungguhnya negeri akhirat adalah kehidupan yang sebenar-benarnya kalaulah mereka itu mengetahui. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim.